Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk pembelajaran geografi hari ini, bab 3 yang bertajuk pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pembelajaran hari ini ialah mengenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Standard yang kedua, menguraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh bentuk muka bumi, saliran dan tanah terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang terakhir, menganalisis pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Apakah faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Ada 4 faktor yang mempengaruhi, iaitu faktor bentuk muka bumi, yang kedua saliran, yang ketiga tanah dan yang keempat adalah iklim. Kita pergi faktor yang pertama, iaitu bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi yang berbeza-beza menyebabkan taburan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Kawasan tanah pamah dan kawasan yang ketinggiannya kurang daripada 1000 meter biasanya ditumbuhi dengan hutan hujan tropika. Manakala kawasan yang tanah tinggi, iaitu kawasan yang ketinggiannya melebihi 1000 meter ditumbuhi oleh hutan gunung. Manakala kawasan pinggir laut pula adalah kawasan yang menghadap laut dan menghadap angin yang kuat. Ada 3 jenis bentuk muka bumi yang patut pelajar tahu. Yang pertama, pinggir laut, tanah tinggi dan tanah pamah. Okey, kita cuba lihat penerangan satu persatu. Yang pertama, tanah pamah. Kawasan tanah pamah adalah kawasan yang sesuai untuk pertumbuhan pelbagai jenis spesies flora dan menjadi habitat kepada pelbagai spesies fauna. Contoh kawasannya adalah seperti dataran Manchuria, dataran Siberia dan sebahagian besar kawasan di Malaysia. Okey, manakala yang kedua, tanah tinggi. Spesies tumbuhan adalah berbeza-beza mengikut ketinggian. Kepadatan tumbuhan berkurangan apabila semakin tinggi suatu kawasan. Contohnya kawasan yang terlibat adalah di pegunungan Himalaya, dataran tinggi Arakan Yoma dan pergunungan Alps di Eropah. Contoh kawasan adalah seperti di pergunungan Himalaya, dataran tinggi Arakan Yoma dan pergunungan Alps di Eropah. Manakala di pinggir laut pula, spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan pinggir pantai adalah tumbuhan yang tahan kepada hidupan angin, air masin dan biasanya mempunyai sistem akar yang kuat dan berserabut. Contoh kawasannya adalah seperti di Pulau Phi Thailand dan pantai Whitehaven di Australia. Lihat pula saliran. Keadaan saliran sesuatu kawasan juga mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di sesuatu kawasan. Terdapat 2 jenis saliran, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Keadaan kawasan yang saliran baik bermaksud kawasan yang tidak menampung air. Manakala kawasan yang bersaliran buruk merujuk pada kawasan yang menakung air. Jenis saliran ada 2, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Okey, kita tengok saliran yang baik. Saliran yang baik terdapat di kawasan yang beralun, berbukit dan kawasan yang bertanah pamah. Sangat sesuai untuk pelbagai jenis hutan seperti hutan khatulistiwa, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Okey, manakala bagi jenis saliran yang buruk pula terdapat di sekitar kawasan yang paya, tasik, kawasan pinggir laut yang terlindung. Kawasan ini sesuai didiami oleh tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan sumber air yang banyak.
Kawasan saliran yang baik iaitu merujuk pada kawasan yang tidak bertakung air. Kawasan ini terdapat di kawasan yang bentuk muka bumi yang beralun, kawasan yang cerun bukit dan tanah pamah. Kawasan bersaliran baik tidak bertakung air merupakan kawasan yang subur, diliputi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, mus, badak sumbu, harimau dan gajah. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, mus, badak sumbu, harimau dan gajah. Bagi kawasan saliran buruk, merujuk pada kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Kawasan yang bertakung air membentuk kawasan paya air tawar, manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Kawasan ini sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan yang berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipah dan pokok mengkuang. Kawasan yang bersaliran buruk amat sesuai untuk hidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair seperti biawak, buaya, memerang, burung syobel dan ular. Seterusnya, kita lihat jadual 3.3 lokasi hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Kamu boleh rujuk muka surat 37 dalam buku teks. Okey, contoh-contoh negara dan kawasan-kawasan negara tersebut yang mempunyai kawasan hutan paya air tawar dan hutan paya air masin. Okey, sekarang kita tengok faktor yang seterusnya, tanah. Tanah juga memainkan peranan yang penting kepada pertumbuhan dan kesesuaian spesies tumbuh-tumbuhan. Tanah adalah bahan yang terhasil daripada bahan induknya iaitu tanah. Tanah adalah lapisan yang paling atas dan merupakan bahan yang terhasil daripada proses luluh hawa. Setiap jenis tanah mengandungi bahan garam galian, humus dan liang udara yang berbeza-beza. Contoh tanah yang ada adalah seperti tanah Chernozem, tanah permafrost, tanah podzol dan lain-lain. Ikuti jenis-jenis tanah. Okey, tanah yang pertama adalah tanah jenis Chernozem. Yang kedua, tanah permafrost. Tanah yang ketiga, tanah aridosol. Tanah yang keempat, tanah latosol. Tanah yang kelima, tanah podzol. Dan tanah yang keenam adalah tanah terra rosa. Kita melihat perbandingan jenis tanah. Okey. Yang pertama, tanah Chernozem. Tanah Chernozem merupakan sejenis tanah hitam yang terdapat di padang rumput yang mengalami iklim stepi. Tanah jenis ini sesuai untuk pertumbuhan pokok-pokok yang renek seperti rumput dan pokok-pokok bunga. Begitu juga dengan tanah permafrost. Tanah ini merupakan tanah beku, sejuk dan kurang subur. Oleh itu, hanya tumbuh-tumbuhan yang mempunyai ketahanan yang tinggi sahaja yang mampu hidup di kawasan tanah jenis ini. Seterusnya, kita melihat tanah podazol. Sifat tanah ini adalah nipis, berasid dan beku. Ia boleh didapati di kawasan hutan konifer. Akar tumbuhan yang hidup di kawasan ini biasanya pendek dan membolehkan hidupan liar hidup di lapisan bawah tanah. Seterusnya, tanah terra rosa. Tanah ini merupakan campuran tanah liat dan pasir serta berwarna coklat kemerahan. Tanah jenis ini terdapat di kawasan hutan Mediterranean yang ditumbuhi oleh hutan bangkut dan hutan pokok tirus. So, pelajar-pelajar boleh merujuk di dalam buku teks. Okey, seterusnya tanah aridisol. Tanah aridisol.
Tanah jenis ini adalah tanah pasir yang kering dan tandus serta tidak subur. Terdapat di kawasan gurun yang tandus. Tumbuh-tumbuhan semula jadi perlu mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air. Seterusnya, tanah latosol. Tanah jenis ini didapati di kawasan iklim khatulistiwa. Ianya bersifat lembap, berpasir dan juga liat. Oleh itu, tanah ini sangat sesuai untuk pertumbuhan pokok-pokok yang besar kerana tanahnya yang agak lembut. Faktor yang terakhir ialah iklim. Iklim memainkan pengaruh yang sangat besar kepada taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dunia. Pengaruh iklim seperti hujan, suhu, kerpasan, angin dan kelembapan akan mempengaruhi jenis, kepadatan dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di seluruh dunia. Seterusnya, perbandingan mengikut jenis iklim. Okey, ada 4 jenis iklim dalam bab ini yang pelajar perlu fahami dan perlu untuk melihat perbandingan berdasarkan iklim di setiap kawasannya berbeza. Okey, iklim memainkan pengaruh yang sangat besar kepada taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dunia. Pengaruh iklim seperti hujan, suhu, kepasan, angin dan kelembapan akan mempengaruhi jenis, kepadatan dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di seluruh dunia. Terdapat 4 jenis kategori iklim iaitu iklim gurun, iklim Laurentia, iklim monsun tropika dan iklim Siberia. Okey, contoh yang pertama kita lihat iklim gurun panas. Okey, ciri-ciri dan huraiannya seperti berdasarkan kawasan, angin, hujan dan suhu. Kalau kawasan, gurun Arab meliputi kawasan seperti negara Jordan, Iraq, Kuwait, Oman dan Qatar. Dari segi ciri angin pula, angin yang panas dan kering serta tidak membawa hujan. Manakala bagi hujan pula kurang daripada 250 mm setahun. Manakala suhu pula waktu siang yang sangat tinggi kira-kira 32 darjah Celsius. Manakala julat suhu harian dan tahunan yang sangat besar. Okey, ini adalah contoh tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang hidup di kawasan iklim gurun panas. Yang kita dapat ketahui di sini seperti kalau tumbuhan kita lihat rumput alfalfa, pokok khaf dan pokok startwood. Manakala hidupan liar yang kat sini yang kita nampak iaitu haiwan seperti unta, rusa, laba-laba, musang fenet. So murid-murid boleh merujuk buku teks bahagian iklim gurun panas. Seterusnya kita melihat pula iklim monsun tropika. Kawasan yang terlibat dengan iklim monsun tropika ni seperti negara India, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos dan Kemboja. Okey, dari segi angin monsun yang lembap dari laut menyebabkan hujan yang lebat. Angin monsun yang kering dari kawasan darat menyebabkan musim kering. Manakala hujan pula, hujan yang tinggi kira-kira 1000 mm hingga 2000 mm. Tetapi taburannya tidak sekata. Terdapat juga musim kering yang menyebabkan tumbuhan mengalami keguguran daunnya pada waktu yang tertentu. Dari segi suhu di antara 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Okey, ini contoh-contoh tumbuhan dan haiwan yang hidup di iklim monsun tropika. Okey, kalau dari segi haiwan ni seperti harimau bintang, biawak, binturong, burung bangau, tempelai, burung murai dan banyak lagi. Pelajar boleh rujuk di buku teks. Manakala bagi tumbuhan seperti pokok jati, pokok pakis, pokok mahogani, pokok buluh dan ada juga lagi pokok-pokok yang cikgu tak masukkan dalam nota ini dan pelajar hendaklah rujuk di dalam buku teks.
Okey, seterusnya kita lihat pula iklim Siberia, iaitu kawasan yang sangat luas di utara Asia dan Eropah serta utara negara Kanada, iaitu angin dia panas bahagian Asia Tengah dan Timur Tengah menuju ke bahagian selatan Siberia. Jumlah kepasan kira-kira 500 milimeter pada musim sejuk, kepasan turun dalam bentuk salji. Suhu pula musim panas yang pendek dan suhu yang sederhana, musim sejuk yang panjang dengan suhu yang melampau sejuk sehingga negatif 17 darjah Celsius sehingga 5 darjah Celsius. Musim bunga dan luruh juga sangat singkat, julat suhu tahunan juga sangat besar. Okey, ini contoh-contoh tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang hidup di iklim Siberia. Contohnya seperti beruang kutub, lynx, harimau Siberia, Siberian wolf. Manakala tumbuh-tumbuhan pula seperti pepper beech, pen merah, dan seterusnya. Okey, kita lihat dari segi kawasan mana yang beriklim ini seperti kawasan meliputi kawasan China Utara, Manchuria, Korea Utara, Jepun Utara serta beberapa kawasan di Kanada dan Amerika. Angin sejuk telah merendahkan suhu di kawasan pantai negara tersebut. Maka angin daripada barat laut menyebabkan musim sejuk yang kering. Hujan pula, jumlah hujan kira-kira 500 mm hingga 1000 mm. Hujan lebih banyak pada musim panas dan lebat pada musim sejuk. Suhu juga berubah-ubah mengikut musim. Okey, ini contoh haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di iklim Laurentia. Okey, contohnya seperti pokok maple, pokok beech, manakala haiwan pula seperti chipmunk, Canadian goose, Canadian lynx dan northern flicker, sejenis burung. Okey, so pelajar sekarang kita imbas kembali bab 3 yang kita belajar hari ini. Okey, tajuk dia adalah pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, semula jadi dan hidupan liar. Okey, ada 3 perkara utama. Yang pertama, pelajar perlu tahu faktor-faktor persekitaran, iaitu terdapat 4 faktor. Yang pertama, bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Manakala yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, yang terakhir, pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berdasarkan iklim. Jadi 4 iklim yang telah dipilih di sini. Yang pertama, iklim Siberia dan iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan iklim Laurentia. Ini adalah secara ringkas, secara keseluruhannya dalam topik bab 3 yang pelajar perlu kuasai. Okey, kita berjumpa lagi. Selamat belajar dan selamat ulang kaji, membuat nota dan membuat ringkasan supaya pelajar faham. Jangan lupa subscribe channel Cikgu dan like, share dan boleh komen di ruang yang disediakan. Bye. Jumpa lagi.